Kenapa perlu sertakan Perikatan Nasional dalam Kerajaan Melaka? Siapa musuh PAS sebenarnya? Setelah kalah di Melaka, PAS mahu perkuat mufakat nasional bersama UMNO? Anti-UMNO, pemuda PAS jawab pemuda UMNO. Pemimpin DAP gesa Anwar letak jawatan, mahu berundur dari Pakatan Harapan? Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Muhammad Hassan menyifatkan sebagai tidak ada keperluan untuk melantik dua adun daripada Perikatan Nasional yang menang pada pilihan raya negeri Melaka Sabtu lalu dilantik sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Katanya dia tidak melihat keperluan tersebut, sedangkan Barisan Nasional sudah mempunyai bilangan kerusi yang mencukupi dalam pembentukan kerajaan negeri Melaka. Kalau bertanding tidak bersama, takkan bila menang mahu makan bersama. Saya mahu tanya, apa keperluannya? Bila kita buat sesuatu, mesti ada keperluan. Jika kita tidak cukup kerusi, betul lah. Tetapi kita sudah berlebihan kerusi. Dalam kalangan kita juga sudah berlebih untuk dilantik sebagai Exco. Katanya yang dipetik portal utusan Malaysia di Seremban. Muhammad yang juga adalah timbalan Presiden UMNO berkata, jika perkara itu dibawa kepada kepimpinan UMNO, dia akan tanya apa keperluannya. Bagi saya, tidak ada keperluan. Jika dibawa kepada kepimpinan parti, saya akan tanya apa keperluannya. Kerana saya salah seorang pemimpin tertinggi parti. Jika saya puas hati dengan jawapannya, okey, katanya lagi. Muhammad juga dipetik sebagai berkata, bukanlah menjadi satu kejanggalan sekiranya persefahaman dan kerjasama antara parti berlaku di peringkat persekutuan, namun tidak pula di peringkat negeri. Banyak negara lain di peringkat kerajaan persekutuan, mereka bersama, tetapi di negeri mereka tidak bersama. Itu bukan satu kejanggalan dan bukan baru, tetapi di Malaysia ia kali pertama. Kalau tidak ada apa-apa, buat apa mahu pening-pening kepala? Kalau kerajaan Melaka membentangkan, saya akan tanya. Kalau mereka boleh nyatakan dan memaklumkan ada keperluan tersebut, kita setuju. Kita juga tidak mahu buat ia suka untuk mana-mana pihak. Tetapi justifikasi mesti ada. Itu sahaja, katanya lagi. Muhammad berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Menteri Melaka, Sulaiman Mat Ali, yang berkata pihaknya akan berbincang dengan kepimpinan Barisan Nasional mengenai membenarkan penyertaan dua adun Perikatan Nasional dalam kerajaan negeri. Saya kena bermesyuarat terlebih dahulu. Saya mesti berbincang dengan pucuk kepimpinan parti kerana kali ini kita Barisan Nasional bertanding secara solo, bukan dalam kerajaan atau Perikatan Nasional. Justru apa juga keputusan yang dibuat oleh pucuk kepimpinan parti, saya akan akur. Katanya, lapor berita harian online, Barisan Nasional menang 21 daripada 28 kerusi DUN pada pilihan raya negeri 20 November, meraih majoriti 2/3 untuk membentuk kerajaan negeri. UMNO sendiri menang 18 kerusi, manakala MCA menang 2 dan MIC mendapat 1 kerusi. Perikatan Nasional menang di DUN Sungai Udang dan Bemban. Sementara itu, Sulaiman mengulangi bahawa barisan Exco kerajaan negeri yang baru akan diumumkan minggu depan. Kita akan lihat kebolehan dan pendidikan mereka untuk kita agihkan portfolio mengikut kesesuaian. Mungkin hujung minggu ini kita akan umumkan pelantikan Exco, katanya. Pergerakan Pemuda UMNO mempersoalkan siapa sebenarnya musuh PAS. Persoalan itu dibuat susulan kenyataan Ketua Dewan Pemuda PAS, Ahmad Fadil Syari, yang mendakwa parti itu dan Perikatan Nasional telah menunjukkan kemampuan yang memberangsangkan sebagai pasukan yang dilihat underdog. Walaupun telahan awal menjangkakan Perikatan Nasional akan bungkus di semua kerusi, menurutnya ternyata Perikatan Nasional berjaya merampas 2 kerusi DUN yang dimenangi Barisan Nasional dan DAP sebelum ini, serta berada di tempat kedua di beberapa kerusi majoriti Melayu. Patutnya tidak perlulah bernada angkuh nak gugat kubu kuat Barisan Nasional atau tidak. Lagipun bukankah PAS berulang kali sebut nak lawan DAP Pakatan Harapan? Soal Dato' Ashraf Wajdi Dusuki. Tegasnya kenyataan Ahmad Fadil itu membuatkan UMNO keliru mengenai siapa musuh PAS. Tambah beliau, jika PAS terima pelawaan UMNO tempoh hari, sudah tentu PAS akan punya wakil di 3 DUN dengan mudah, termasuk DUN Bukit Katil yang sejak dari awal ditawarkan UMNO bagi mengalahkan calon Parti Amanah Negara yang merupakan musuh tradisi mereka. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadil Syari memulangkan paku buah keras kepada rakan sejawatannya Ashraf Wajdi Dusuki dengan pesanan supaya Ketua Pemuda UMNO itu menjaga tarafnya. Malah anggota Parlimen Pasir Mas itu turut menafikan. Dia mengeluarkan kenyataan mengatakan PAS mahu menggugat kubu Barisan Nasional. Tidak ada pun dalam kenyataan saya yang PAS mahu gugat kubu Barisan Nasional. Bacalah betul-betul sebelum buat komen. Anda kan Ketua Pemuda, belajar cari kenyataan asal, copy paste ke dalam Microsoft Word, gunakan kekunci Ctrl F dan cari perkataan gugat.
Yang anda akan jumpa ialah sekiranya Pakatan Harapan masih bermain dengan sentimen yang menggugat keharmonian negara dan kerukunan keluarga Malaysia, tidak mustahil hanya DAP yang akan kekal dan parti lain akan terus tersungkur, katanya dalam hantaran di Facebook. Sementara itu, Ahmad Fadil menjelaskan perkataan gugat hanya diguna dalam laporan utusan online. Tak kalah nak buat kerja senang macam tu pun tak boleh. Yang sebut perkataan gugat itu ialah utusan. Buat kerja rumah sikit ya, jaga taraf kita tu. Ops, maaf, 2 kali bertanding pilihan raya, 2 kali kalah. What do you expect? Katanya. Sebagai rekod, Ashraf bertanding di Parlimen Tumpat dalam pilihan raya umum ke-12 dan Parlimen Pasir Putih pada PRU14. Bagaimanapun gagal dalam kedua-dua percubaan. Akar umbi PAS diakui lebih memilih untuk bersama Muafakat Nasional dan usaha kerjasama dengan UMNO yang diharap dapat terus diperkuatkan lagi menjelang pilihan raya umum akan datang, kata Musyidul Ampas Hashim Jasin. Beliau berkata UMNO adalah sahabat PAS dalam Muafakat Nasional dan walaupun akar umbi dilihat lebih kepada kerjasama Muafakat Nasional, namun pada masa sama, parti Islam itu tidak akan meninggalkan Perikatan Nasional demi agenda penyatuan ummah. Kata beliau, rundingan untuk menyatupadukan ketiga-tiga parti akan terus dilakukan. Kita akui akar umbi mahu Muafakat Nasional dan kita harap pihak UMNO mengukuhkan Muafakat Nasional dalam pilihan raya akan datang. Apa yang lebih penting, Kerajaan Negeri Melaka tidak jatuh ke tangan Pakatan Harapan meskipun Perikatan Nasional juga kalah dalam PRN itu. Katanya, menurut laporan utusan Malaysia, ketika ditanya mengenai strategi PAS memilih Perikatan Nasional disifatkan gagal dalam PRN Melaka, Hashim berkata, lebih penting adalah usaha parti itu bagi mempertahan penyatuan ummah. Dalam PRN Melaka, PAS tewas di semua 8 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandingi. Terdahulu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, pintu persefahaman antara UMNO dan PAS menerusi Muafakat Nasional masih terbuka meskipun Barisan Nasional dilihat mampu bergerak bersendirian. Katanya kedudukan Muafakat Nasional ketika ini adalah terserah kepada PAS. Saya tidak anti UMNO, jauh sekali anti Muafakat Nasional, tegas Ahmad Fadli Syari. Sebaliknya, Ketua Pemuda PAS itu berkata, hubungannya dengan pemimpin-pemimpin UMNO, khususnya di Parlimen sangat baik, tiada masalah. Lantaran itu, Ahmad Fadli menyifatkan dakwaan yang menyatakan beliau anti Muafakat Nasional dan anti UMNO adalah kenyataan agak tersasar. Menurutnya, beliau hanya menerima arahan parti, menerima arahan 7 parti sahaja. Secara peribadi, melihat kepada keputusan di Melaka, saya fikir sangat perlu untuk dielakkan pertembungan 3 penjuru di seluruh negara. Tuan Guru Abdul Hadi Awang sering berpesan dengan Muafakat Nasional, jangan putus. Usahakan juga agar PRU15 nanti tiada pertembungan 3 penjuru. Bagaimana masa depan PAS dan UMNO dalam Muafakat Nasional ini? Saya tidak boleh jawab kerana saya tidak terlibat antara rundingan 2 buah parti ini, katanya dalam satu kenyataan. Persoalan itu dibuat susulan kenyataan Ahmad Fadil yang mendakwa parti itu dan Perikatan Nasional telah menunjukkan kemampuan yang memberangsangkan sebagai pasukan yang dilihat underdog. Walaupun telahan awam menjangkakan Perikatan Nasional akan bungkus di semua kerusi. Menurut Ketua Pemuda PAS itu, ternyata Perikatan Nasional berjaya merampas 2 kerusi DUN yang dimenangi Barisan Nasional dan DAP sebelum ini serta berada di tempat kedua di beberapa kerusi majoriti Melayu. Ahmad Fadil menambah, dalam hal berdepan dengan manusia yang suka memesongkan fakta, mengambil kenyataan sekerat dan kemudiannya membuat pemahaman sendiri, lantas menabur persepsi pula atas pemahaman yang dibuat itu. Saya fikir orang seperti ini sangatlah tidak berguna untuk politik negara di dalam parti apa sekalipun. Manusia seperti ini hanyalah dedalu politik, datangnya langsung tiada faedah, bahkan menambah toksik untuk memastikan dirinya besar dan segar. Saya bukan anti kepada parti tertentu, namun saya sangat anti kepada manusia seperti ini. Beberapa pemimpin pemuda DAP mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan kepimpinannya dalam Pakatan Harapan dan PKR susulan kekalahan teruk parti itu dalam pilihan raya di Melaka. Malahan terdapat pemimpin muda parti itu yang mendesak kepimpinan pusat DAP untuk mempertimbangkan kemungkinan pengunduran daripada Pakatan Harapan. Setiausaha Pemuda Sosialis DAP Eric Teh berkata, susulan kekalahan di Melaka adalah jelas bahawa Anwar tidak lagi sesuai memimpin PKR atau Pakatan Harapan. Adalah menjadi harapan bahawa kekalahan yang berlaku akan menyedarkan beliau untuk berundur dan menyerahkan kepimpinan kepada orang lain. Ini adalah untuk membolehkan perangkaan strategi yang baru dengan segera selain meningkatkan semangat untuk mendepani pilihan raya umum, katanya seperti dipetik Sinchu Daily. Katanya, pada ketika ramai pihak menyalahkan peratusan keluar mengundi yang rendah sebagai punca kekalahan Pakatan Harapan, pakatan politik itu juga perlu bertanya kenapa penyokong asal mereka tidak keluar mengundi.
Setiausaha DAP Pahang, Lee Chin Chen pula berkata, Pakatan Harapan tidak patut menerima katak politik dan mencipta pelbagai alasan untuk memunasabahkan penerimaan mereka. Katanya sandiwara politik yang menunjukkan tindakan tidak berprinsip menyebabkan pengundi Cina yang tegar menyokong Pakatan Harapan sebelum ini kurang berminat untuk mengundi. Tanpa sokongan kuat pengundi Cina, maka kami kalah tipis di kawasan campuran, katanya. Ahli Dewan Undangan Negeri Trust, Chow Yu Hui pula berkata, meninggalkan Pakatan Harapan dan berjuang secara bersendirian merupakan salah satu pilihan buat DAP. Katanya keadaan itu akan mengelakkan DAP daripada menerima tempias rakan-rakan pakatan. Menurutnya, rakan politik tidak bersuara secara tegas untuk kaum bukan Melayu dalam isu jenama whisky timah dan penutupan kedai nombor ramalan di Kedah. Jika prinsip kami berbeza, maka tidak perlulah kami berjuang bersama. Kalau begitu, bukankah lebih baik untuk DAP meninggalkan Pakatan Harapan supaya kami boleh memperjuangkan nilai sejagat seperti kemajmukan, sekularisme, keadilan dan kebebasan, katanya seperti dipetik Sinchu Daily.